Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya dan Bulan akan membentangkan tajuk yang kami dapat, iaitu pemikiran reflektif dalam perkembangan sosialisasi individu. Saya Siti Sarah binti Abdul Latif, I18303363, akan menerangkan apa itu sosialisasi. Pengenalan sosialisasi. Secara khususnya, dalam Kamus Dewan edisi keempat, sosialisasi membawa maksud usaha untuk memindahkan hak milik seseorang menjadi milik negara atau proses mendidik seseorang untuk menyesuaikan diri dengan suasana, sikap, nilai, norma yang dapat diterima dalam masyarakat. Sosialisasi adalah satu konsep umum yang boleh diertikan sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi dengan orang lain tentang cara berfikir, merasakan dan bertindak, di mana semuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam menghasilkan hubungan sosial yang efektif. Secara umum, teori-teori sosialisasi menumpukan perhatian kepada beberapa perkara seperti melihat perkembangan kognitif, pemerolehan konsep diri dan identiti sosial dan perkembangan kemahiran sosial yang menjayakan interaksi, terutamanya dalam komunikasi linguistik. So, kesimpulannya kat sini, maksudnya dengan adanya sosialisasi ni, seseorang itu dapat mempelajari cara-cara, iaitu kemahiran untuk berkomunikasi dengan baik. Kat sini juga kita dapat mengaplikasikan kemahiran yang kita belajar pada kecil sehingga ke besar tu untuk kita mengaplikasikan dalam kehidupan seharian. Jenis sosialisasi ada 3. Yang pertama, sosialisasi permulaan, yang di mana kat sini kanak-kanak baru mempelajari konsepkan diri, personality, kemahiran berfikir dan penakulan. Maksudnya kat sini peranan ibu bapa amat penting, kerana ibu bapa perlu, daripada kanak-kanak tu kecil lagi, ibu bapa perlu memainkan peranan penting untuk mendidik kanak-kanak tersebut supaya dapat menghadapi suasana apabila mereka menginjak dewasa dari segi mental dan fizikal. Seperti contohnya dari kecil ibu bapa mengajar anak-anaknya untuk seperti ABC, nombor 1, 2, 3, untuk mereka pandai untuk membaca dan sebagainya. Yang kedua, sosialisasi pernyataan, yang di mana seseorang kanak-kanak tu sedang mempelajari konsepkan diri, personality, kemahiran berfikir dan penakulan. So, kat sini seseorang kanak-kanak itu dapat meningkatkan lagi kemahiran yang mereka belajar daripada kecil, yang diajar oleh ibu bapa mereka, untuk menjadi seseorang yang lebih berkeyakinan tinggi untuk dapat ilmu dan sebagainya. Yang ketiga, sosialisasi semula, iaitu resosialisasi. Di sini dia bermaksud merujuk kepada pengagihan konsepkan diri dan cara hidup yang sedia ada kepada yang baru, iaitu mengikut perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat. Okey, kat sini contohnya apa yang kita belajar daripada kecil tu, kita contohnya dari kecil tu kita minat bidang matematik contohnya. Lepas tu dari situ apabila kita memasuki alam sekolah menengah, universiti, lepas tu kita ambil kos yang kita minat dalam bidang yang kita minat tu, maksudnya so apabila dalam alam pekerjaan kita dapat mengaplikasikan, contohnya dapat jadi guru matematik, mengikut perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat lah. Yang ketiga, seterusnya agensi sosialisasi ada 3, iaitu pertama, keluarga. So, dalam keluarga ni, keluarga amat memainkan peranan penting lah untuk, contohnya dalam keluarga, kanak-kanak mula mengembangkan kemahiran fizikalnya seperti berjalan, kemahiran mengira dan menamakan barang. So, kat sini dari kecil lagi, kan kanak-kanak tidak pandai apa-apa, dan daripada peranan ibu bapa lah kanak-kanak dapat mengenal apa itu ABC, membaca dan sebagainya. Yang kedua, rakan sebaya. Peranan rakan sebaya lebih besar dalam membentuk tingkah laku individu. So, kat sini
jika seseorang itu pandai memilih kawan yang baik lah, maksudnya ia akan mempengaruhi tingkah laku seseorang individu itu. Contohnya jika dia berkawan dengan orang yang selalu pergi perpustakaan, dia akan menjadi seperti itu. Yang ketiga, sekolah. Sekolah menekankan budaya sosial yang penting, apa yang dinilai dan bersesuaian dengan masyarakatnya kepada pelajar-pelajarnya. Kat sekolah ni, terutamanya cikgu lah, dia mengajar seperti mengajar untuk mengasah bakat lagi lah anak muridnya, bersesuaian dengan apa yang dibelajar di sekolah. Cikgu-cikgu akan mengajar anak muridnya untuk menjadi seseorang yang berguna untuk diaplikasikan dalam alam pekerjaan nanti. Assalamualaikum. Nama saya Nurul Anissa binti Mat Gani. Nombor metri I181026224. Seterusnya, saya akan tersambung kepada tajuk sosialisasi menurut perspektif interaksi dan juga konflik. Interaksi sosial merupakan suatu tingkah laku yang perlu dilakukan sama ada secara lisan, simbol, perlakuan dan sebagainya. Ini adalah kerana setiap tindakan dan bahasa yang digunakan merupakan simbol kepada kehidupan seseorang. Bentuk interaksi sosialisasi mempunyai 4 bahagian, iaitu yang pertama ialah interaksi antara individu dengan diri sendiri. Ini menunjukkan bahawa adalah sangat penting untuk seseorang manusia melakukan interaksi dengan diri sendiri terlebih dahulu. Contohnya, seseorang individu yang perlu membuat sesuatu keputusan wajar diambil kira daripada kata hatinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Yang kedua, ialah interaksi individu dengan individu yang mana ia sering berlaku di dalam aspek persahabatan atau semasa melakukan aktiviti yang memerlukan untuk berkawan. Contohnya, seseorang itu membuat keputusan dengan mengambil kira persetujuan orang lain tanpa mementingkan dirinya sendiri. Yang ketiga ialah interaksi antara individu dengan kumpulan atau melibatkan orang ramai. Contohnya, berlaku satu situasi yang melibatkan lebih daripada 2 orang individu untuk membuat satu keputusan dan ia memerlukan mereka untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai ragam dan pendapat. Dan yang terakhir sekali ialah interaksi antara kumpulan dengan kumpulan. Interaksi ini melibatkan satu keadaan yang mempunyai pelbagai lapisan umur, latar belakang pendidikan dan lain-lain. Contoh, seperti ketika ingin menjayakan sesuatu majlis atau program yang besar, ia memerlukan kerjasama daripada pelbagai pihak dan tidak hanya boleh dilakukan oleh seseorang individu sahaja. Seterusnya, kita masuk kepada topik sosialisasi menurut perspektif konflik. Teori konflik ni ialah masyarakat yang sentiasa berada dalam keadaan berubah-ubah, berkonflik dan sentiasa ingin mempertahankan kepentingan masing-masing. Konflik ini adalah punca kepada perpaduan sesuatu masyarakat itu dia jadi rendah sebab berlaku banyak pendapat dan pandangan yang berbeza daripada setiap orang. Masyarakat juga akan mengalami konflik apabila terdapat individu yang tak ada persamaan disebabkan perbezaan penguasaan, kekayaan yang tak seimbang. Dalam situasi konflik ni, lazim dia
majoriti lebih menguasai golongan minoriti. Maknanya sebuah masyarakat tu akan bersaing sehingga berlakunya pertentangan. Tapi ada juga pengkaji ada katakan bahawa pendidikan ni sedikit sebanyak dapat membantu kawalkan dan atasi masalah konflik ni. Contoh dia dari sudut pembahagian pelajar kat sekolah. Mereka telah dibahagikan mengikut bidang yang mempunyai penilaian tersendiri dan menghasilkan ganjaran yang berbeza untuk jurusan pekerjaan masa akan datang, iaitu kurikulum kat sekolah lebih menekankan bidang yang abstrak berbanding bidang yang bersifat penilaian kumpulan. Disebabkan hal ni dia sedikit banyak boleh bantu untuk kurangkan masalah konflik ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Siti Nurul Wahidah binti Ahmad Jaiz. Nombor matrik I181025553. Baik, saya akan sambungkan perbincangan kawan-kawan saya sebentar tadi. Okey, saya akan masuk kepada bab 3.1.1 iaitu berkaitan dengan sosialisasi menurut perspektif fungsionalism. Okey, apa itu fungsionalism? Fungsionalisme ini mengkaji tentang fungsi perlakuan sosial dalam aktiviti yang menyumbang kepada penerusan sesebuah masyarakat. Okey, baik. Sebagai contohnya, individu yang menyertai kelompok masyarakat diletakkan harapan agar mengekalkan keseimbangan nilai-nilai yang ada. Di samping itu dapat mengekalkan status quo masyarakat. Okey, contoh ayat mengekalkan status quo masyarakat ini adalah sebagai contohnya seorang bayi yang baru lahir sebagai anggota masyarakat Melayu, mereka akan dididik oleh ibu bapa dengan norma ataupun amalan-amalan kebiasaan sesuatu masyarakat Melayu tu, seperti bersopan santun dengan orang yang lebih tua, berbudi bahasa, elok tutur bicara ataupun sebagainya. Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada yang ketiga, iaitu sosialisasi adalah proses kanak-kanak diajar dengan nilai sosial yang baik, seperti penerapan nilai murni masyarakat Malaysia pada semua kanak-kanak di sekolah. Okey, nilai-nilai sosial yang diterapkan ini adalah melalui proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Jadi di sini menunjukkan peranan guru tu sangat penting terhadap murid-murid untuk menerapkan nilai-nilai murni yang boleh mereka amalkan bila di luar nanti. Okey, yang seterusnya, apabila mereka tamat zaman persekolahan dan masuk ke sistem masyarakat yang lebih terbuka, mereka boleh menyesuaikan diri dengan norma-norma hidup yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Okey, jadi bila mereka dah terbiasa dengan nilai-nilai yang ada, mereka dari kecil lagi sudah diterapkan di zaman sekolah, sama ada di sekolah ataupun di rumah oleh ibu bapa, mereka telah diterapkan dengan nilai-nilai sosial seperti amalan-amalan kebiasaan sesuatu masyarakat. Jadi, bila mereka meningkat ke alam dewasa dan mereka mula menginjak ke alam universiti ataupun alam pekerjaan, mereka dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran sekeliling, dengan norma-norma masyarakat sekeliling. Jadi, hal itu tidak menjadi suatu yang asing bagi mereka. Okey, baik, seterusnya kita akan masuk kepada bab peranan guru dalam institusi pendidikan. Okey. Untuk pengetahuan semua, guru adalah merupakan salah satu ejen sosialisasi yang membentuk individu, yang membentuk seseorang individu itu. Okey. Yang pertama iaitu kanak-kanak di sekolah mempelajari tentang perspektif yang lebih luas tentang segala hal yang membantu mereka untuk menjalankan peranan yang ada di luar keluarga, seperti patriotism, kebaikan, demokrasi dan kejujuran yang telah ditetapkan dalam pelajaran. Okey. Ini menunjukkan peranan guru sebagai ejen sosialisasi ini begitu penting dalam kehidupan pelajar.
selain daripada ejen sosialisasi untuk pengetahuan semua juga, ejen sosialisasi ni dia ada banyak. Contohnya ibu bapa, guru, media massa, rakan sebaya dan sebagainya. Okey. Kanak-kanak bila di sekolah, mereka akan lebih berdikari. Mereka akan lebih berdikari dan bergantung kepada diri sendiri. Tetapi apabila kanak-kanak berada di rumah, mereka lebih cenderung untuk mengharapkan pertolongan daripada ibu bapa atau ahli keluarga yang lain. Jadi di situ di rumah mereka tidak dapat mengenal erti untuk berdikari, erti untuk berdiri atas kaki sendiri. Jadi di situlah fungsi sekolah untuk membentuk individu tersebut mampu berdikari dalam melakukan sesuatu hal. Okey, yang kedua iaitu guru perlu mempelbagaikan kaedah pembelajaran dan pengajaran yang menarik di dalam kelas. Okey. Seperti contohnya, guru-guru boleh melakukan aktiviti berkumpulan, tugasan berkumpulan yang akan membuatkan murid-murid ini saling berinteraksi antara satu sama lain. Jadi di sini jika terdapat dalam kelas tersebut ada segelintir pelajar yang bersikap introvert, yang bersikap kurang aktif di dalam kelas, jadi dengan cara ini mereka dapat sedikit sebanyak mula untuk berinteraksi dengan rakan-rakan yang lain. Walaupun mungkin perkembangan itu agak perlahan pada mulanya, tapi bila kita konsisten untuk melakukan aktiviti tersebut dan memperbaharui aktiviti-aktiviti yang membolehkan mereka berinteraksi antara rakan-rakan mereka, dan sedikit sebanyak akan membantu murid tersebut untuk membiasakan diri dia bersosial dengan orang sekeliling. Okey, yang seterusnya iaitu guru perlu mengadakan komunikasi dua hala dengan para pelajar. Okey, di sini bermaksud guru-guru boleh mengadakan sesi soal jawab dengan para pelajar. Contohnya setelah habis topik untuk sehari itu, setelah tamat kelas, guru tersebut boleh menyimpulkan semuanya dan mengadakan sesi soal jawab. Iaitu contohnya guru menyoal para pelajar dan meletakkan syarat bahawa sesiapa yang dapat jawab akan mendapat markah ataupun akan mendapat sesuatu reward lah. Contohnya. Okey. Di sini menunjukkan guru yang hanya menyampaikan maklumat tidak dapat mengembangkan kemahiran komunikasi. Iaitu di sini dalam pembentukan sosialisasi, komunikasi adalah sangat penting antara para pelajar dengan rakan-rakan yang lain dan juga guru. Jadi di sini guru tersebut perlu mengadakan komunikasi dua hala, tidak hanya menyampaikan pembelajaran tersebut tetapi cuba mengadakan interaksi yang mesra dengan para pelajar. Okey, yang seterusnya iaitu tingkah laku guru adalah satu pengaruh sosialisasi dalam kalangan pelajar. Okey, ini bermaksud adalah guru tu sendiri adalah contoh teladan ataupun role model yang terbaik untuk para pelajar. Selain daripada ibu bapa, selain pelajar melakukan ibu bapa tu sebagai role model mereka, sebagai idola mereka, mereka juga akan mengambil guru sebagai idola mereka, sebagai role model mereka. Jadi sahsiah guru itu sendiri yang akan membentuk peribadi murid-murid apabila mereka dewasa kelak. Jadi sebagai guru yang baik, mereka akan menunjukkan akhlak, nilai-nilai murni, sahsiah yang terbaik di mata pelajar, supaya akan memberikan kesan yang terbaik pada masa depan dalam diri pelajar itu sendiri. Okey, yang seterusnya kita masuk kepada guru sebagai penggerak masyarakat. Okey, yang pertama iaitu tugas guru mendatangkan pelbagai pembaharuan dalam masyarakat. Contohnya dalam bidang pertanian. Okey. Apa dimaksudkan dengan guru tu mendatangkan pembaharuan dan apa kaitan dengan bidang pertanian? Okey, saya akan jelaskan di sini. Iaitu contohnya bidang pertanian ni
akan berkembang kepada bidang perindustrian. Okey, apabila dah memasuki bidang perindustrian ni pula memerlukan pada kemahiran dalam bidang sains dan teknologi. Okey. Dan untuk melahirkan pakar-pakar sains dan teknologi, semua ini adalah bergantung kepada kemahiran guru, iaitu bergantung kepada kebolehan guru untuk mengajar tentang bidang sains dan teknologi. Okay, ini menunjukkan sedikit sebanyak peranan guru itu adalah sangat penting. Walaupun memang tidak nampak dari mata kasar, tetapi bila kita hayati betul-betul, peranan guru ni akan menjamin masa depan dalam jangka masa yang panjang. Dia akan membentuk pelajar itu, bukan sahaja membentuk pelajar itu pada usia itu, tapi membentuk pelajar itu pada usia-usia dewasa kelak. Okey, baik. Yang kedua iaitu peranan guru sangat penting dalam melahirkan masyarakat yang berdaya saing dalam menjana ekonomi negara. Sebagai contoh yang seperti tadi tu, seperti bidang pertanian itu, sedikit sebanyak akan membantu menjana ekonomi negara. Okey, yang ketiga, strategi pengajaran dan pembelajaran yang baharu mengikut peredaran zaman. Okey, sekarang ini seperti yang kita tahu, pada zaman teknologi ini, proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah maupun di universiti sudah pun berkembang mengikut peredaran zaman. Jadi, sebagai seorang guru, mereka akan sentiasa mencari sesuatu perkara yang baru untuk meningkatkan kemahiran pengajaran yang lebih menarik. Mereka tidak akan tetap di satu kemahiran mengajar sahaja, tetapi mereka akan melihat apakah kemahiran pengajaran yang lebih berkesan mengikut peredaran zaman dari semasa ke semasa. Okey, contohnya mereka akan menyertai program seperti kursus mengajar, bengkel, seminar ataupun forum. Okey, mereka menyertai semua program ini adalah untuk mendapatkan idea baharu dan dapat diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mereka sewaktu di dalam bilik darjah. Okey, yang seterusnya, menyumbang banyak idea baharu dan menarik dalam penggubalan kurikulum seperti KBSR dan KBSM demi meningkatkan keberkesanan pembelajaran yang baik terhadap para pelajar. Okey, guru yang bersikap kreatif dan inovatif dan mempunyai pemikiran kreatif, mereka akan sentiasa memberikan idea-idea baharu, memberikan pendapat-pendapat baharu untuk meningkatkan mutu kemahiran para pelajar dan di samping itu meningkatkan mutu kemahiran mengajar oleh guru tersebut. Jadi di sini sedikit sebanyak proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas akan menjadi lebih berkesan dan akan membentuk para pelajar yang lebih aktif di dalam kelas. Okey. Ini sahaja tentang topik saya. Saya akan serahkan seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain Fazila binti Muhammad, I18102-610. Okey, saya akan membicarakan tentang bahagian saya iaitu guru sebagai pembina negara. Okey, peranan guru juga adalah untuk membentuk diri seseorang pelajar itu untuk mempunyai sikap cintakan negara. Okey, guru boleh memupuk nilai dan sikap cintakan negara dalam diri pelajar melalui penghayatan rukun negara. Okey, untuk membentuk sikap cintakan negara dalam kalangan pelajar, ia bukan sekadar untuk penghayatan tentang rukun negara, tetapi ia juga boleh dilakukan dengan penghayatan lagu negaraku, penghayatan melalui sejarah-sejarah pada yang zaman terdahulu, macam zaman peperangan yang dahulu. Jadi melalui perkara tersebut, iaitu rukun negara dan lagu negaraku, ia juga boleh membentuk diri pelajar itu untuk menyemai sikap cintakan negara apabila mereka betul-betul memahami maksud di sebalik lagu negaraku dan maksud di sebalik rukun negara.
Okey, seperti yang kita tahu, kebanyakan sekolah di Malaysia ini mungkin ramai yang mengamalkan bacaan ikrar dan nyanyian lagu negaraku di perhimpunan. Tapi mungkin pada ketika itu mereka hanya membaca ikrar dan menyanyikan lagu negaraku tersebut dengan sebab untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan sekolah untuk bacaan ikrar dan nyanyian lagu negaraku di perhimpunan. Sedangkan mereka tidak memahami maksud yang sebenar di sebalik rukun negara dan nyanyian lagu negaraku tersebut. Okey, apa yang boleh para guru lakukan adalah contohnya sewaktu hari sambutan kemerdekaan di sekolah. Mungkin para guru boleh melakukan aktiviti ataupun salah satu program untuk penghayatan bagi rukun negaraku dan nyanyian lagu negaraku dalam kalangan pelajar untuk membantu ataupun untuk melihat sejauh mana mereka memahami rukun negaraku dan lagu negaraku. Okey, apabila mereka betul-betul memahami maksud di sebalik rukun negaraku dan nyanyian lagu negaraku itu, mereka akan secara automatik mereka sendiri yang akan merasai sikap cintakan negara tersebut dalam diri mereka. Okey, seterusnya melalui aktiviti sukan dan permainan, kelab dan persatuan, para pelajar akan berinteraksi antara satu sama lain. Okey, di sekolah kita terdapat aktiviti sukan dan permainan, kelab dan persatuan. Okey, di situ kita boleh lihat yang mana seandainya apabila berlaku interaksi antara pelajar di sekolah tersebut, yang mana sekolah tersebut mempunyai pelbagai budaya, pelbagai bangsa dan pelbagai agama. Okey, apabila mereka dapat berinteraksi dengan baik, mereka akan dapat membentuk satu kumpulan yang dalam kumpulan tu akan wujud pelbagai bangsa, akan wujud pelbagai agama dan akan wujud pelbagai budaya. Okey, jadi secara tidak langsung mereka akan dapat membentuk satu perpaduan yang harmoni dan satu budaya yang boleh menerima budaya orang lain, dan perkara tersebut juga akan mengelakkan daripada berlakunya resis. Seterusnya, aktiviti sukan dapat menstabilkan emosi dan memupuk interaksi dan sosialisasi dalam kalangan pelajar pelbagai bangsa. Okey, selain daripada dapat memberi kecerdasan mental dan fizikal, dapat menyihatkan tubuh badan, dapat menstabilkan emosi, aktiviti sukan dan permainan ini juga dia akan membentuk satu sosialisasi, dapat membentuk interaksi dalam kalangan pelajar untuk saling membina perpaduan yang baik dan harmoni di antara budaya dan agama lain. Okey, seterusnya unit pakaian seragam juga dapat membentuk ataupun dapat memupuk minat dan semangat dedikasi untuk berkhidmat kepada negara dan masyarakat. Okey, di sekolah kita terdapat unit pakaian seragam. Okey, daripada unit pakaian seragam tersebut, ia juga boleh melatih ataupun membentuk para pelajar untuk sedia berkhidmat kepada masyarakat dan negara. Sebagai contoh yang kita boleh lakukan adalah kita buat aktiviti gotong royong contohnya. Okey, daripada aktiviti gotong royong tu ia akan berlaku kerjasama antara pelajar yang pelbagai bangsa, budaya dan agama. Okey, apabila berlaku kerjasama tersebut, ia akan dapat membantu pelajar tersebut menyemai dia punya sikap saling membantu dan saling toleransi antara satu sama lain. Okey, dari situ daripada kecil kita boleh melatih mereka untuk sedia berkhidmat kepada negara dan masyarakat walaupun berlainan budaya, agama dan bangsa. Okey, daripada poin yang telah dihuraikan, perkara tersebut adalah salah satu
benda yang boleh memupuk sikap cintakan negara dalam kalangan pelajar apabila mereka saling menerima antara satu sama lain. Dan melalui penghayatan rukun negara dan lagu negaraku, apabila mereka betul-betul memahami maksud rukun negaraku dan nyanyian lagu negaraku, mereka sendiri akan menyemai ataupun mereka sendiri akan rasa sikap untuk cintakan negara tersebut. Okey, seterusnya guru sebagai penyebar ilmu. Okey, seperti yang kita tahu, guru merupakan salah satu medium untuk seseorang pelajar itu untuk memperolehi ilmu. Okey. Ilmu kita boleh sampaikan ataupun kita boleh dapati dengan pelbagai kaedah. Contohnya, ilmu boleh disampaikan melalui kaedah komunikasi, kaedah bacaan, kaedah perbincangan, kaedah bermuasyarat, berfikir dan membuat refleksi. Seperti yang kita sedang lakukan ataupun seperti yang kita pernah lakukan sebelum ini. Contohnya macam aktiviti perbentangan di dalam kelas. Yang itu juga merupakan salah satu kaedah untuk kita memperolehi ilmu. Ia bukan saja kita duduk berhadapan dengan seseorang guru itu baru kita boleh mendapat ilmu. Tetapi dengan kaedah yang kita lakukan sekarang ini, contohnya seperti yang kita lakukan kelas secara atas talian juga merupakan salah satu kaedah untuk guru itu menyampaikan ilmu. Okey, seterusnya melalui kaedah media sosial, kita juga boleh mendapatkan ilmu. Contohnya kita membuka laman web ilmiah yang boleh memberi ilmu yang bermanfaat kepada kita. Itu juga merupakan salah satu penyebaran ilmu berlaku. Okey, seterusnya pelajar akan bertukar pendapat dan bertanya tentang guru untuk mengembangkan pemikiran mereka. Okey, di dalam kelas, guru yang mengajar di dalam kelas adalah untuk menyampaikan ilmu kepada pelajar. Tetapi tidak semua ataupun tidak selalunya pelajar akan mendapat fakta tentang apa yang diajarkan oleh guru mereka. Jadi, untuk mengembangkan mereka punya pemikiran dan pengetahuan, para pelajar ini digalakkan untuk bertanya kepada guru mereka tentang tajuk yang mereka tidak memahami, perkara yang mereka tidak tahu. Jadi, melalui kaedah pertanyaan, sesi soal jawab ataupun interaksi dan komunikasi antara guru dan pelajar, ia boleh membantu pelajar itu untuk mengetahui tentang info ataupun maklumat yang mereka tidak dapat, ataupun mungkin semasa mengajar guru tersebut tidak memasukkan maklumat tersebut di dalam sesi pembelajaran mereka tersebut. Jadi dengan kaedah komunikasi ataupun kaedah bertanya tersebut, ia boleh membantu pelajar untuk meluaskan lagi pemikiran dan pengetahuan mereka. Okey, seterusnya kaedah yang diajar oleh guru seperti puisi, cerpen dan karya. Okey, seandainya guru tersebut mengajar dalam puisi dan cerpen, contohnya, ia secara tidak langsung ia akan membentuk seorang individu atau seorang pelajar yang mahir dalam bidang puisi dan bidang cerpen. Okey, seperti bidang berkarya, ia akan melahirkan seorang individu yang bijak berkarya, yang berkemahiran dalam karya. Okey, secara tidak langsung ia boleh membentuk seorang individu tersebut pada masa hadapannya. Ia akan menjadi seorang karyawan yang termasyhur, seorang karyawan yang terhebat. Perkara tersebut adalah melalui kaedah guru sebagai penyebar ilmu. Sebab guru sebagai penyebar ilmu ini, ia akan membentuk satu individu yang boleh mempunyai kemahiran dalam bidang-bidang yang tertentu. Mungkin ia tidak mempunyai, mungkin seseorang pelajar itu ia tidak boleh menguasai keseluruhan apa yang dia ajar oleh guru, tetapi mereka akan mendapat sedikit ilmu tersebut. Okey, seterusnya program dan kempen yang dilaksanakan di sekolah juga adalah salah satu penyebaran ilmu.
Contohnya seperti yang dilaksanakan di sekolah, aktiviti anti dadah contohnya. Melalui aktiviti anti dadah, para pelajar mereka akan mendapat ilmu tentang anti dadah tersebut secara tidak langsung melalui kempen-kempen yang dianjurkan. Mungkin ilmu tentang anti dadah tersebut tidak disampaikan dengan secara detail di dalam kelas, tetapi melalui kempen tersebut mereka akan mendapat ilmu tersebut. Mereka akan mendapat tahu tentang apa itu dadah, mengapa perlu menjauhi dadah. Mereka akan dapat mengetahui tersebut melalui kempen yang dianjurkan oleh guru di sekolah tersebut. Dan kempen-kempen tersebut juga adalah merupakan salah satu kaedah yang boleh menyampaikan ilmu kepada pelajar. Okey, secara kesimpulannya, tugas guru adalah untuk menyampaikan ilmu kepada para pelajar, dan ia juga melalui ilmu tersebut ia juga adalah dari segi pendidikan, dari segi latihan, dan untuk membentuk ilmu, untuk membentuk manusia yang berfikir, untuk membentuk manusia yang berjaya. Okey. Seterusnya, ilmu berkaitan dengan latihan adalah untuk memberi individu ataupun untuk melahirkan individu yang berkemahiran melalui kegiatan dan psikomotor. Dari segi teknikal, itu adalah ilmu yang berkaitan dengan latihan, manakala ilmu yang berkaitan dengan pendidikan adalah untuk membentuk manusia yang berfikir. Jadi antara latihan dan pendidikan, kedua-duanya adalah berkait rapat, dan kedua-duanya juga adalah penting, kerana negara juga memerlukan individu yang berfikir. Negara juga memerlukan individu yang bijak dalam kemahiran, yang bijak dalam latihan dan psikomotor. Jadi peranan guru adalah untuk mendidik individu untuk memperolehi ilmu dalam bidang latihan, teknikal dan juga pendidikan. Okey, guru bukan sahaja mengajar, tetapi guru juga adalah untuk membentuk sosial yang baik. Seperti yang kita tahu, selain daripada ibu bapa, orang sekeliling yang boleh membentuk individu untuk mempunyai akhlak yang baik, guru juga memainkan peranan untuk membentuk individu ataupun untuk membentuk pelajar itu untuk memperolehi sosial ataupun akhlak yang baik. Kerana mungkin teguran daripada orang-orang yang rapat dengan pelajar itu mereka sukar untuk menerima, tetapi ada kalanya seseorang pelajar itu dia boleh menerima teguran daripada seorang guru. Jadi sebagai guru, ia perlu untuk membentuk diri pelajar itu untuk mempunyai sosial dan akhlak yang baik. Okey, akhir sekali, tingkah laku guru juga akan mempengaruhi kadar sosialisasi dalam kalangan pelajar. Okey, tingkah laku guru sendiri yang akan menjadikan contoh kepada pelajar untuk membentuk sosialisasi dalam kalangan pelajar itu sendiri. Sekiranya guru tersebut menunjukkan sikap ataupun tingkah laku yang baik, bagaimana untuk pelajar untuk mencontohi sikap baik guru seandainya guru tersebut menunjukkan sikap negatif kepada pelajar? Jadi tingkah laku guru juga memainkan peranan yang penting dalam membentuk tingkah laku pelajar untuk membina sosialisasi dalam kalangan pelajar. Okey, secara kesimpulan keseluruhannya, tugas guru ini adalah sangat penting dari segi untuk membina sikap cintakan negara dalam kalangan pelajar, dari segi guru sebagai penyebar ilmu.
Jadi apa yang ingin ditekankan adalah setiap yang berlaku itu ataupun setiap yang wujud itu adalah bermula daripada pendidikan yang diajar oleh seorang guru. Kejayaan seorang pelajar juga adalah di bawah pendidikan yang telah disampaikan oleh seseorang guru tersebut. Jadi guru sangat memainkan peranan yang penting dalam membentuk individu yang positif dan dapat melahirkan individu yang dapat memberi sumbangan yang baik kepada negara, keluarga, agama dan bangsa. Sampai di situ saja berbicara saya tentang tajuk ini. Setiap yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu datang dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.